Jadi saya nak cakap kaedah dan cara gunting rambut mengikut syariat, sebagaimana yang disuruh oleh syariat agama Islam ni. Rambut ni kalau dibiarkan terlalu lama, dia jadi panjang. Dia panjang tu sehingga tidak terkawan, nampak serabut. Sebab tu ada satu kaedah untuk mencantikkan rambut, dia panggil gunting rambut. Gunting rambut tu nak bagi cantik. Jadi saya nak cakap kaedah dan cara gunting rambut mengikut syariat, sebagaimana yang disuruh oleh syariat agama Islam ni. Maka kaedah dan cara yang gunting rambut yang sebaiknya, cara kita gunting tu di atas kepala kita ni, tengah, tepi kiri kanan, kita potong pada label yang sama, buang cara sama. Jadi nampak sekata lah. Tapi kalau kita di bahagian tengah ni nak pergi tebal sikit, kita buang sikit saja. Di bahagian tepi ni kita buang pergi nipis sikit, tapi rambut tu masih ada. Hak tu pun tak apa, syarak tak ada halangan, dibenarkan. Ada satu lagi cara gunting rambut yang makruh, yang dilarang oleh Nabi SAW, tapi tidaklah membawa kepada berdosa, tapi makruh. Satu istilah dia panggil qazak, qaf zai ain, qazak. Qazak ni biasanya di bahagian tengah kepala ni, rambut ada, dia gunting tapi tak habis, masih tebal. Tapi belah kanan, belah kiri dia cukur habis. Cukur habis, ataupun kalau tak cukur pun dia sampai nampak kelihatan kiri kanan tu macam tak ada rambut. Ataupun rambut dia tu di sebelah kanan dan kiri ni ada rambut yang tebal, tapi tengah ni dibotakkan. Itu nama dia qazak. Jadi qazak ni maksudnya menanggalkan rambut di bahagian kepala pada sebahagian bahagian kepala dan mengekalkan rambut pada sebahagian yang lain. Sama ada dikekal itu di tengah atau di tepi, maka qazak ni hukumnya adalah makruh. Sebab makruh ni perbuatan mengqazakkan rambut, iaitu orang panggil tebas habis rambut kiri kanan, tengah biar ada rambut. Hak ni menyamai orang-orang Nasrani. Sebab tu Nabi SAW melarang umatnya daripada memiliki qazak pada rambut. Qazak ni dia biasanya kegemaran orang muda, orang tua-tua tak buat lah. Ada satu isu lagi berkaitan dengan rambut ni. Ada setengah-setengah orang tu oleh kerana rambutnya yang banyak, dia ambil tindakan membotakkan terus. Tadi gunting, ni membotakkan terus. Jadi apa hukum membotakkan kepala? Maka membotakkan kepala ni, iaitu menanggalkan habis rambut di kepala ni, ada banyak hukum. Yang pertama, hukumnya sunat dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Apabila seseorang itu selesai mengerjakan haji atau umrah, ketika dia bertahalul. Tahalul ni yang wajib tu menanggalkan 3 urat rambut dengan cara gunting. Tapi kalau mencukurkan sehingga botak, itu hukumnya adalah sunat. Yang ketiga, sunat membotakkan kepala bagi kanak-kanak yang dilahirkan, sama ada lelaki-lelaki atau perempuan. Maka dibotakkan kepala kanak-kanak itu pada hari 7 kelahirannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sunat hukumnya membotakkan kepala bagi lelaki bukan Islam. Setelah dia masuk Islam, maka sunat baginya membotakkan kepala. Lelaki bukan perempuan. Yang keduanya, membotakkan kepala ni hukumnya haram apabila tujuan membotakkan kepala itu hendak menyerupai orang bukan Islam, orang kafir. Contoh, kita ada tengok Tok Sami kan, Tok Sami dia botak kepala. Tok Sami yang dilik pakai baju color orange tu, sama ada lelaki-lelaki atau perempuan, Tok Sami dia membotakkan kepala. Kalau ada orang Islam, dia botakkan kepala, orang tanya, kenapa kamu botakkan kepala? Syok tengok kepala Tok Sami tu, kita ikut dia. Maka perbuatan mengikut Tok Sami itu, sebab dia bukan Islam, kita membotakkan kepala kerana mengikut dia, pada ketika itu berdosa, sebab hukumnya adalah haram. Dan yang ketiganya, membotakkan kepala ni hukumnya harus. Bila? Contohnya ketika dia hendak berubat. Contoh macam orang berbekam di kepala tu, ataupun orang yang nak buat operasi di kepala. Maka kalau tidak ditanggalkan rambut, susah bagi doktor untuk buat pembedahan. Maka pada ketika itu membotakkan kepala hukumnya adalah harus. Dan yang ketiganya, yang keempatnya, dalam keadaan biasa-biasa saja, orang tanya, pasal apa kamu membotakkan kepala? Saja dia pada ringan sikit. Orang-orang yang macam ni saja-saja dan seumpamanya, hukum dia ni ada dua. Ada ulama mengatakan makruh,
dan ada ulama mengatakan harus. Jadi bagi membotakkan kepala saja ni tuan-tuan pilih lah nak ambil mana. Kalau nak ambil makruh pun tak apa, nak ambil harus pun tak apa. Itulah sikit sebanyak penjelasan berkaitan dengan cara menggunting rambut dan tujuan membotakkan kepala. Ada hukum-hukum yang tersendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.